Tidaklah kami utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Syariat Islam yang beliau bawa ni lah tuan-tuan yang dikatakan rahmat. Sebelum Islam tu wujud, semua makhluk ciptaan Allah dizalimi. Nak makan kambing ke lembu, mereka tak sembelih, katuk memang mampu tergedi-gedi, itu zalim. Bila Islam mai, pisau tajam, ada cara dah. Itu yang Islam ajak. Itu rahmat. Tumbuh-tumbuhan, sebab dalam Islam tak boleh orang muslimat dengan elok. Tak boleh kita mematahkan tumbuh-tumbuhan kecuali patah bagi patah terus. Jangan kepak, biar macam tu. Ada hadis yang saya pernah bertemu, dilarang oleh Nabi. Itu rahmat. Dia pun makhluk Tuhan, tuan-tuan. Dia ada nyawa sebab tu dia tumbuh elok, hijau. Hak yang tak hijau tu, hak apa keput tu mampu dah. Dia duduk hidung papi kepak, biar kau untuk terkulai-kulai. Jangan kepak terus. Nah, itu rahmat kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan, apatah lagi manusia. Tiada. Sebelum kedatangan Islam, anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Itu kezaliman, tuan-tuan. Bila Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, semua amalan-amalan jahiliah itu terhapus. Itulah rahmat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ribuan terima kasih di atas jemputan pada malam ini. Secara ofisialnya lah, hari itu semua bidan terjun. Hari ini tak jadi bidan lah, jadi nurse pula. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, apa-apa yang bakal saya sampaikan pada malam ini, insya-Allah memberi manfaat pada kita bersama. Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu beberapa orang rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekiranya beliau wafat atau terbunuh di dalam peperangan, kamu nak kembali ke belakang meninggalkan ajaran Islam? Dan sesiapa yang kembali ke belakang, maka mereka sekali-kali tidak dapat memudaratkan Islam, kata Allah. Dan aku akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini dikaitkan, tuan-tuan dan puan-puan, dengan perang Uhud, di mana berita palsu tersebar luas. Kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh di dalam peperangan tersebut. Jadi ada para sahabat yang patah semangat sebab ketua dah wafat. Ada yang tak mau lagi nak meneruskan perjuangan. Di penghujung ayat itulah Allah menyatakan, sesiapa yang tetap memperjuangkan Islam, berpegang teguh pada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bakal mendapat ganjaran pahala. Sebab itu zaman Nabi. Zaman kita 1444 tahun telah berlalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban
Fatuba lil ghuraba, yang bermaksud Islam bermula di dalam keadaan dagang dan Islam akan kembali dagang. Berbahagialah sesiapa yang dagang. Maksud hadis ni, di akhir zaman orang Islam sendiri, umat Islam sendiri tak suka dengan agama dia. Itu zaman Nabi tu, sahabat tengok Nabi berita palsu menyatakan beliau terbunuh dalam peperangan pun nak tinggalkan Islam lah. Apatah zaman kita, Masya Allah, 1444 tahun. Sebab tu saya tak heran akhir zaman orang Islam sendiri meninggalkan ajaran Islam. Orang Islam sendiri tak suka dengan agama yang dia anuti selama ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyambut Maulidur Rasul, saya nak bagi kepada 3 bahagian secara ringkas. Pertama sekali, mana-mana pun kita membicarakan tentang insan pilihan Allah ni di segi akhlak dia. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam surah Al-Qalam, surah ke-68 pada ayat yang keempat. Innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlak Muhammad? Hadis Imam Bukhari, kana khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad ialah Al-Quran ni. Apa maksudnya? Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dalam bentuk suruhan, beliau buat. Apa-apa yang dicegah, ditegah oleh Allah dalam Quran, beliau tinggalkan. Kalau kita dapat mengamalkan sedemikian, itulah tanda kita seorang Islam yang beriman. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Hasyri, surah ke-59, di pertengahan ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Tuan-tuan nak tahu makna Islam, inilah di antara ayatnya. Ingat Arab tidak dijanjikan syurga. Melayu jauh sekali. Tetapi yang dijanjikan syurga Islam. Ayat tadi surah Al-Hasyri di pertengahan ayat yang ke-7. Dan apa yang Muhammad suruh dalam bentuk suruhan, buatlah. Dan apa yang dicegah dan ditegah, tinggal sama sekali. Sebab ada satu ketika dulu, seorang khatib membaca khutbah Jumaat. Kemudian selesai khutbah Jumaat, ada orang telefon saya. Dia baca ayat ni lah Pak Ji. Yang sedihnya, dia terjemah wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dicegah dan ditegah oleh Allah dan Rasul, tinggalkanlah sekadar kemampuan kamu. Tu tak betul. Tak betul. Tinggal sama sekali, bukan tinggal sekadar kemampuan. Ni kadang-kadang duduk jadi celaru, masyarakat dia celaru, jenis-jenis pun ramai, jenis-jenis ni. Bukan saya lah, orang lain lah. Saya jelas. Kalau tuan-tuan nak dengar khutbah saya, booking lah sekali tengok. Baru orang tahu sikit macam mana khutbah aku. Kan? Saya jelas, saya tak mau kita ni duk pusing kok jauh, straight to the point. Haram kita kata haram. Tak peduli siapa depan kita. Walaupun saya baru dalam bidang dakwah ni baru 32 tahun. Barulah kan. Itu dia tuan-tuan. Bila kita membicarakan tentang akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya sewajarnya diteladani. Dah ni nak sebut bahasa Melayu pun tak apa pandai, macam-macam lepas ubah. Kita pun dah tak mengaji lama dah. Allah rakamkan dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat apa? Terdapat contoh teladan yang terbaik. Kalau kita nak tiru, kita nak contohi sesuatu daripada seseorang, contohilah beliau. Akhlak beliau, akhlak Al-Quran.
Al-Quran suruh buat, dia buat. Al-Quran kata larang, jangan buat, tak buat. Itu akhlak dia. Dan itulah Islam. Islam ni dalam bahasa Inggeris total submission to God. Penyerahan diri secara mutlak pada Allah. Itu Islam. Kita Melayu lah, Melayu Islam, tapi belum tentu pergi Islam. Esok hari Jumaat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhul jannah illa nafsun muslimatun, tak akan masuk syurga kecuali orang-orang Islam. Pak tuan-tuan, nak tahu makna Islam, rujuk kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 23, surah yang kedua Al-Baqarah ayat 111 112. Saya baca ayat. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ini dia Islam. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sila rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus. Al-Baqarah ayat 111 112. Muka surat pada muka surat 23. Makna Islam ialah orang-orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Itu Islam. Apa Allah suruh, Tuan Imam, kena buat. Jangan duk cakap banyak. Apa yang dicegah, ditegah oleh Allah, tinggal sama sekali. Jangan duk fikir dua kali. Allah kata riba haram. Saya berhenti kerja, tak mati pun lagi. Cikgu Pih Habak pula tarikh tahun dilahirkan cerai. Aku nak pergi nampak muda lagi. Nak masuk 68, going to be 68 end of this year. 10 bulan 12. Jangan lupa Tuan Imam WhatsApp happy birthday to you dear Ustaz. Saya belajar di Kolej Sultan Abdul Hamid tuan. Dulu saya duduk di Derga lama, dibesarkan di sini. Jadi Al-Ustaz ni bukan tempat baru lah bagi saya. Cuma dah banyak berubah tu je. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Cikgu Sulaiman, minat saya terhadap Islam sewaktu saya bekerja lagi. Allah bagi hidayah. Ingat, hidayah bukan kerja manusia. Nabi Nuh tak boleh bagi hidayah kepada isteri dan anak dia. Nabi Lut tak boleh bagi hidayah kepada isteri dia. Tapi Allah boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang Allah kendaki dari Quran. Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu dalil. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh beri hidayah kepada sesiapa yang engkau kasih. Ayat ini dikaitkan dengan kematian Abu Talib. Nabi bersedih hati. Pak menakan dia yang banyak jasa terhadap dia, terhadap Islam. Jasa Abu Talib, sekali lagi saya sebut di penghujung ceramah. Ada dinyatakan dalam Quran. Saya minat Quran tuan-tuan, walaupun saya tak hafal Quran. Cuma ayat-ayat dan saya bawa ceramah ke khutbah, insya-Allah saya ingat surah berapa, ayat berapa, tapi kadang-kadang ada juga silap. Tapi tak selalulah, kadang-kadang. Jarang-jarang. Itu gambar Pirandi. Bercontoh warak tak tengok kan? Tu. Dalam keadaan bersedih hati itulah Allah turunkan ayat Al-Qasas ayat 56. Surah ke-28 ayat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh beri hidayah kepada sesiapa yang engkau kasih. Aku tahu hang sayang pak menekan ni. Akan tetapi
Aku boleh beri hidayah kepada sesiapa yang ku kendaki. Dan aku tahu siapa yang boleh menerima hidayahku. Sebab tu dalam soal kita berdakwah, kita tak boleh paksa supaya audience kita, pendengar kita terima apa yang kita nak sampaikan. Yang penting wa ma alaina illa balaghul mubin. Surah Yasin, surah ke-36 ayat 17. Kita sampai dengan sejelas-jelasnya. Tidak ayat tu. Wa ma alaina illa balaghul mubin. Tu ayat tu. Ayat 17. Oh, dia ni ada. So dia cek. 36 17. Kita tu lah. Tanggungjawab saya tu. Aku hanya menyampaikan secara terang. Tak boleh paksa. Dalam surah Yunus surah ke-10 ayat 99. Allah berfirman, Allah macam seolah-olah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau syaa rabbuka, ada. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Ingat, hidayah bukan kerja kita. Hidayah kerja Allah. Dalam ayat saya baca surah Yunus surah ke-10 ayat 99. Dan kalau kami kendaki, kata Allah, kami boleh jadikan seluruh umat manusia di bumi beriman kepada kami, kata Allah. Tak ada yang kufur, semua beriman. Penuh masjid ni. Kan? Bila nasib baik tak main semua, kata tak silui pula. Kan? Apakah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak memaksa mereka sehingga mereka beriman? Tak boleh paksa. Anak kita mungkin boleh. Orang lain tak boleh. Kan? Sebab tu kita pulung keluarga kita lah. Ya? Keluarga terdekat kita berdakwah. Paksa tak boleh tak? Anak kita boleh lah paksa. Tak dengar cakap, abang dia nampak itu pintu besar, get out. Boleh tuan-tuan. Jadi bila kita membicarakan atau kita menyambut Maulidur Rasul, dia pelih daripada tak sambut Maulidur Rasul, Zikra Rasul. Dia tak? Dia ubah. Pasal dia hebat-hebat daripada sana. Darus Sunnah. Jangan punah ranah sudah. Memperingati Rasul. Kita menyambut Maulidur Rasul, hari kelahiran. Jangan ada memperingati Rasul. Maknanya mereka sambut jugalah tu. Di antara tuan-tuan, bila kita sebut tentang akhlak Nabi SAW, secara ringkas lah, sebab saya nak bawa tiga peringkat. Yang pertama tuan-tuan, bila kita sebut tentang akhlak Islam, teras kepada akhlak Islam 3. Ada 3 ni, yang lain automatik insya-Allah dia main. Ini bukan saya kata, ulama kata. Yang pertamanya ialah ikhlas. Ikhlas ni dalam Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah. Itu ikhlas. Saya nak sebut secara ringkas kan semua. Nak bagi poin-poin, mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat. Kenapa perlu ikhlas? Kita kena jawab. Yang ni kita kena tengok hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, ayat tadi sama juga, Al-Baqarah 111, 112, jumpa hadis saya nak baca. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa kita perlu ikhlas? Kenapa amalan kita perlu ikhlas? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tu dia tuan-tuan. Hadis Muslim. Siapa yang amalannya tidak selaras sebagaimana yang kami ajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu ditolak. Kita azan dulu kan, sambung terus. Terus kan? Sambung. Sambung apa? Sambung azan kan, sambung ceramah? Oh, sambung ceramah. Ni muslimat dengar ni, nampak macam tidur ah.
Lagi kalau ustaz tanya, faham tak? Faham ustaz. Siapa faham? Ustaz lah. No. Ustaz juga yang faham. Saya dah khutbah jemaah pun saya kelakar, tuan-tuan. Siapa gelak nasib nak hilang pahala. Kenapa perlu ikhlas? Jawapannya hadis Muslim. Ikhlas tu ayat tadi, kerana Allah semata-mata. Hidupku, semayangku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah. Keikhlasan dituntut kerana syarat berdasarkan hadis Imam Muslim ini, kata Ibnu Katsir, diterima amalan kita sebagai amal soleh, pertamanya ikhlas. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan itu menepati syarat, menepati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohlah macam malam ni kita sambut Maulidur Rasul, juga macam majlis. Majlis ilmu ni dituntut. Syarat pertama kita dapatlah, majlis ilmu ni dituntut oleh agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis Ibnu Majah. Fardu ain. Kena tuntut ilmu. Persoalannya, adakah yang hadir pada malam ini di hadapan saya ni, termasuk saya sekali ni, ikhlas ke tak? Tu dia. Ustaz jangan duk tala kat orang lah. Tanya, ustaz ni ikhlas ke berdakwah ataupun mai kerana duit? Tu dia. Nampak saya memang. Selalu ustaz duk tala kat orang, saya tala kat saya. Saya mai kerana Allah ke kerana duit? Saya pun tak tahu nak jawab Tuan Haji. Tapi kita boleh tahu, kita boleh tahu ustaz tu ikhlas tak ikhlas lepas ceramah kuliah. Jangan bagi sagu hati. Tengok bulan depan dia nak mai tak lagi. Kan? Test tengok. Tapi ingat, jangan test saya. Test saya tu satu kezaliman. Tu cerita dia. Kata tentang mengantuk kan. Bukan senang. Ikhlas memang mudah cakap. Saya nak bagi tip kenapa kita perlu ikhlas. Yang pertama, syarat diterima amalan kita sebagai amal soleh ialah ikhlas. Okey. Yang kedua, tuan-tuan, keikhlasan ni menyebabkan kita selamat daripada tipu daya iblis. Mana dari Quran, suratul Hijri, surah ke-15 ayat 39-40. Firman Allah, wala uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ni siapa dia, tuan-tuan? Ni kata iblis. Setelah iblis diusir keluar dari syurga, iblis minta pada Allah, berilah kesempatan kepadaku untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Iblis juga jawab, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali Adam yang mukhlis, yang ikhlas, aku tak boleh nak memperdaya, nak menyesatkan mereka. Sebab tu kena ikhlas. Berdakwah pun kerana Allah. Mai dengar dakwah pun, mai dengar majlis ilmu pun kerana Allah. Yang ketiga tuan-tuan, kerana ikhlas ni lah kita akan mendapat pertolongan Allah yang dikatakan taufik. Bila dapat taufik, mudah. Allah suruh kita boleh buat, Allah larang kita boleh tinggal Pak Haji, kerana kita dapat taufik. Kalau sekadar hidayah saja, belum tentu kita boleh buat apa yang Allah perintah. Ikhlas, insya-Allah dapat taufik. Taufik dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Dengan pertolongan Allah ni lah aku dapat melaksanakan perintah ni. Tu kelebihan ikhlas. Sebab tu dikatakan teras kepada akhlak Islam, yang pertama ikhlas. Karena ikhlas lah amalan kita diterima sebagai amal soleh. Nak tahu cerita amal soleh, kena tengok doa Nabi Sulaiman alaihi salam untuk ta'arif, yakni amal soleh tu apa benda. Surah An-Naml, surah ke-27 di pertengahan ayat ke-19. Wa an a'mala salihan tardah. Amal soleh itu amal yang Allah redha. Jadi berdasarkan hadis yang baca tadi, kalau kita beramal kerana Allah, dan yang keduanya menepati syarat, tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah amal soleh Pak Haji. Boleh faham? Kalau salah satu tu tak ada, Allah tak terima. Naya kita.
Sebab tu kita kena berdoa juga. Doa Nabi Sulaiman, jangan duk minta doa nak kaya ya. Saya bukan apa risau je bila kaya esok masjid tak payah dah. Bukanlah Allah Ustaz ni. Alok mengkudu. Kan? Allah Ustaz 2 kali 5. Kita belum diuji dengan kekayaan tu sadut sembang kemai. Allah sebut dalam Quran, bila manusia ni diuji dengan kekayaan, dia malah lupa diri. Banyak dah saya duk tengok kawan-kawan saya. Hak jadi selebriti lah. Kan? Dia dah mula act dah. Kan? Ada surah apa? Surah 42-27. Asy-Syu'ara. Walau basatallahu rizqa li'ibadi la baghaw fil ardi. Ada kan? Dia ni duk check lah. Kalau salah, dia akan beritahu ustaz tak ada. Kan? Bila cek-cek, dia silap tengok. Kena marah saya. Apa bab surah ni, hampir tengok surah ni memang tak ada. Tapi saya kena habaq surah ke berapa supaya dia cepat cari. 42-27. Ini anugerah Allah kat saya tuan-tuan. Nah, alhamdulillah saya ingat Quran sebab saya minat Quran. Cuma tak ada kesempatan nak hafal Quran. InsyaAllah lah surah sekian. Ramai ustaz-ustaz pun rujuk bila cara ayat Quran tak jumpa. Kan? Baik. Ikhlas. Yang kedua, benar. Ini akhlak Nabi. Benar ni tuan-tuan, berkata benar ni tuntutan agama. Dalil Quran dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70. 33-70. Surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dengar tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk ayat ni, terjemah ayat ni dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Di sini tak ada. Cetakan Rumi ayat ni muka surat 1121. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan katakanlah perkataan yang tepat dan benar dalam segala perkara. Ini tuntutan. Bukan ke atas ustaz, ke atas orang-orang beriman. Mai nak tanya Tok Imam. Tok Imam mungkin tak ustaz dah, baru nak start. Mai bulan Ramadan Tok Imam puasa Arab. Berpuasa Arab. Pasal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tok Imam dia mengatakan aku orang beriman, aku wajib kena menunaikan ibadah puasa. Apa beza dengan ayat ni? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan tepat dan benar dalam segala perkara. Ini akhlak Nabi benar. Kenapa kita perlu berkata benar? Jawapannya adalah hadis Imam Bukhari. Fa'alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannati. Hadis Imam Muslim. Hadis Imam Bukhari. Hadis ni susah sikit nak ingat sebab imam dia ramai sangat. Bukhari, Muslim kan, Ibnu Majah. Kadang-kadang kita pun taklah ingat. Tapi ada seorang ulama hadis di Yaman tuan-tuan, Syekh Muhammad Ismail Amrani. Umur dia 100 tahun. Dia mula ajak bidang hadis ketika berumur 25 tahun. Dia ni memang hebat sungguh. Saya, kawan saya pergi baca hadis depan dia, bagi tahu riwayat kawan saya lah, bagi tahu riwayat sekian-sekian. Dia kata salah. Hampir tengok betul riwayat An-Nasa'i bukan Ibnu Majah. Wih, dia ingat tahap tu. Tu betul-betul baru ulama hadis. Hak di Malaysia ni boleh 2-3 hadis dia action lah. Aku meluat sungguh lah. Aduh, dia baca hadis Quran tak baca pun. Rujukan utama kita Quran tuan-tuan. Yang kedua hadis. Dari Quran An-Nisa 59. Dalil hadis Imam Muslim. Quran dulu. Kita tak boleh menolak hadis. Ada ayat Quran ditafsirkan dia hadis, tapi sombong tu. Tapi Syekh ni masya-Allah. Saya sekali tu jalan dengan dia lah. Kebetulan apartmen saya dengan rumah dia dekat-dekat. Kami jalan ke masjid. Masjid Jami' Amrani gelaran dia. Dia bekas qadhi besar Yaman. Dia meninggal dunia tahun lepas.
Ketika umur dia, saya ingat 101 tahun. Saya pun buat kemas lah, nak tunjuk ke orang Malaysia bukan cerai sangat. Bacalah hadis. Dia tengok muka saya. Siapa abang hang kata ni hadis? Saya kata mana aku nak tahu tu, aku tanya hang. Laisa hadis ni bukan hadis, dia kata. Dia boleh ingat tuan. Sahih, dhaif, maudhu', dia tak payah rujuk kitab. Ni baru orang panggil muhaddis, orang yang pandai bidang hadis. Hak di Malaysia ni belagak lebih. Nah, tangkap depa, tembak naik ke bulan. Orang semua tak erti, hempa seorang yang erti, nyampah dia. Kan? Tu baru betul muhaddis. Dia ingat semua, masya-Allah. Dia kata ni bukan hadis, yang ni kalam Saidina Ali. Masya-Allah. Dia kata ni bukan Ibnu Majah, An-Nasa'i. Balik cek tengok. Dia meninggal dunia lah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Saya sempat juga berguru dan bersahabat dengan dia. Sebelum saya balik main ke Malaysia, saya pergi jumpa dia, Syekh tolong doa sikit kat saya. Baru dia tanya saya, hang kerja apa di Malaysia? Da'i, ana da'i, saya ni pendakwah. Dia pun berdoa. Saya ingat berkat lah tuan-tuan. Nah, berkat seorang ulama hadis. Bila saya balik ke Malaysia ni, hati saya dah mula minat dengan hadis, dan alhamdulillah saya dah hafal banyak hadis-hadis Nabi SAW. Kalau sebelum saya pergi Yaman tu, saya Al-Quran, hadis Quran. Saya hadis ni susah sikit nak hafal. Nak ingat pun senang. Ayat Quran mudah tuan-tuan. Kalau hadis tuan-tuan hafal, tak lagi tang mana hadis ni aku jumpa. Payah. Kan? Tapi kalau Quran dalam ni 6,236 ayat. Itu hebat. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Kalau tuan-tuan tak boleh bayang macam mana muka Syekh Muhammad Ismail Amrani, tengok muka saya macam muka dia. Abang tu lah. Kan? Itu cerita dia. Nah, dengar makna hadis. Maka hendaklah kamu berkata benar. Maka sesungguhnya berkata benar itu memberi petunjuk kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu pula memberi petunjuk kepada syurga. Tu, kena berkata benar. Tadi Al-Quran kan? At-Taubah ayat 7, minta maaf. Surah Al-Azam ayat 70. Allah suruh orang beriman kata benar dalam segala perkara. Kadang-kadang pendakwah takut nak berkata benar. Pasal apa? Takut syuru miss. Tak panggil habis oh terlepas 2-3 kalau ada pendakwah dengar hadis riwayat Imam Ahmad, wa innahu la yuqarribu min ajlin wa la yuba'idu min rizqin ay yaqula bihaqqin aw yadhkura bi'azim. Ini garis panduan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada pendakwah yang terima, pada orang-orang yang memperjuangkan agama Islam. Kena ingat hadis ini sampai bila-bila. Tuan-tuan balik cari tafsir Dr. Hamka, jumpa hadis ni dalam surah Al-Maidah, surah kelima ayat 54, jumpa hadis ni. Cuba ingat makna. Dan sesungguhnya tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki sekiranya kamu berani berkata benar dan berani menyentuh isu-isu besar. Faham tak Imam? Nampak tak Imam? Nampak mengantuk lah tu? Dia memang kuliah tak boleh lama-lama, dia mengantuk. Saya tak mengantuk sebab saya bercakap. Sebab saya pernah dengar hangguk macam tu. Faham ke apa tak tahu lah. Dia ingat hangguk faham, hangguk lena. Tu garis panduan pada perjuangan Islam. Tu yang saya amal sama ni. Saya tak cakap besar, saya berani insya-Allah. Berani kerana benar. Dalam ceramah jangan fitnah siapa-siapa. Ada fakta, ada dalil, cakap. 32 tahun dah. Inilah nada saya berceramah. Alhamdulillah. Cuma dulu derah lagi lah. Pasal zaman tu muda kan. Lah ni pun muda lagi. Kan? Benar. Yang ketiga, sabar. Ini teras pada akhlak Islam. Tuan-tuan tahu kenapa kita perlu bersabar. Syarat nak masuk syurga salah satu sabar.
Mana dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Adik ni duk cek kalau tak betul saya kena abang. Malam ni semua okey dah. Am hasibtum Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu dia dalil. Wahai manusia, kata Allah, apakah manusia tu menyangka kamu semua boleh masuk syurga aku dengan begitu mudah? Sedangkan belum terbukti siapa di kalangan kamu yang sanggup berjuang, berjihad dan sabar. Bila kita tekad tu haji untuk berjuang, untuk memperjuangkan agama Allah, banyak masalah akan menimpa kehidupan kita. Banyak halangan dan rintangan yang perlu kita lalui. Sebab tu dia perlu kepada sabar. Boleh? Sabar tu adalah akhlak Islam, akhlak Nabi. Tuan-tuan tengok, 13 tahun Nabi berdakwah di bumi Mekah. Nabi tak pernah retaliate. Cakap Inggeris sikit sebab ni ada datuk-datuk sini kan. Tak pernah bertindak balas. Sabarnya. Ni di Mekah. Sahabat-sahabat dah tak tahan. Sabar. Hebat. Tapi kita kalau diuji oleh Allah, jangan sabar saja, kena semayang sama. Tuk sabar semayang tak cerai. Firman Allah surah Al-Baqarah surah kedua ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Tu dalil dah ada. Wahai orang beriman. Kadang-kadang yang jadi tak ada tu, dia cari tak jumpa, dia pun terlena. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Solat dan sabar. Sabar dan solat, minta maaf. Sabar dan solat, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita ditimpa musibah, diuji dengan musibah, kena banyak sabar. Ini akhlak Nabi, memang tak dinafikan lagi. Ujian cukup teruk, sebab tu dia nombor satu sekali. Di antara ujian yang pasti akan menimpa kita yang kita tak boleh nak lari, dalam surah Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. 5 benda Allah akan uji kita. Salah satu pasti kena kat kita. Dan akan kuuji manusia ni, pertamanya di antaranya dengan sedikit ketakutan. Takut terhadap musuh, takut terhadap pemerintah yang zalim, nak cakap apa pun tak berani. Takut, itu ujian. Yang kedua, kelaparan. Imam Asy-Syafi'i mentafsirkan kelaparan ialah di bulan Ramadan, kerana kita tak dibenarkan makan minum selama 12 jam. Yang ketiga, Allah akan uji kita dengan kekurangan harta benda. Ini tak tahulah macam mana Allah nak uji kita. Yang keempat, satu kepastian. Allah akan uji kita dengan kematian. Bila? Kita tak tahu. Kalau tahu senang, Tok Imam, kan? Kita bolehlah buat persiapan, persediaan nak mati. Ini mesti tak tahu. Yang pastinya kita akan mati. Bila? Tak tahu. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Surah Yunus ayat 49. Bila ajal itu sampai, kata Allah, tepat pada masa ketika yang Allah kehendaki. Takhir pun tidak, dipercepat pun tidak. Kalau saat lagi Allah kata pukul 9 tepat di Al-Ustaz ni ada orang kena mati, kena matilah. Tapi tak tahu siapa. Kan? Tengok Tok Imam. Bukan Tok Imam ni, Alok Mengkudu. Itu cerita mati. Tak ada manusia, tuan-tuan, yang boleh melarikan diri pada kematian. Ada satu cerita yang menarik dalam tafsir Dr. Hamka, surah An-Nisa, surah keempat ayat 78. Dia kahwin dengan wanita yang paling cantik di negara dia. Nak ringkas cerita. Tapi sebelum dia berkahwin perempuan tu, dia jumpa dengan seorang yang soleh.
Orang soleh ni kata satu hari hang berjaya dalam hidup, hang nikah perempuan cukup cantik, tapi malangnya bini hang akan mati. Kena digigit oleh racun labah-labah. Saya pun tak pastilah labah-labah ada racun ke tak. Jadi dia pun kahwin, Tok Imam. Tok Imam kahwin lah. Takkan tak kahwin lagi, nampak rambut beruban lah. Bini apa? Satu. Baru satu. Berani kan ni. Sembang kemas lah bini tak main. Nah, abang kat muslimat satu benda lah, saudara bimbang lah. Ustaz-ustaz ke mana-mana lelaki suami-suami muslimat ni, kalau jenis sembang kemas, mampus dia tak menikah lagi. Tapi warak tu berjalan pijak semut tak mati, yang tu aku tak percaya. Ustaz nama lah, banyak lah geng aku, warak orang semua menikah 2-3. Kedua kan hampa dan ngorat macam mana. Ilmu tu tak ada kat saya. Jangan terasa pula di sini. Contoh kan. Jadi dia kaya, dia berjaya dalam bidang perniagaan, dia bina sebuah mahligai. Kita tahu rumah banglo di atas bukit tinggi. Kerana dia nak pastikan siapa tak boleh ganggu dia dan isteri dia. Seolah-olah dia nak cuba melarikan diri daripada kematian. Satu hari, tak kisah Quran saya sebut surah berapa ayat berapa. Satu hari ketika kedua suami isteri ni sedang bersantai, labah-labah merayap. Pakcik, dia tengok labah-labah, dia teringat balik. Dia recall balik apa yang disebut oleh seorang soleh dulu. Dia bagi tahu kat isteri dia, aku pernah dengar hang ni akan mati, akan digigit oleh labah-labah. Bila bini tu dengar pakcik, dia hempak tapak kaki dia atas labah-labah. Dengan izin Allah, labah-labah mengeluarkan racun, dia mati. Ini ayat dia 478. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kata Allah, maut senantiasa mengejar kamu walaupun kamu duduk di dalam benteng yang teguh dan kukuh. Faham Pak Ji? Rumah Pak Ji ada pagar tak? Pak Ji bongkaran. InsyaAllah malaikat tak boleh masuk. Banyak cantik tak boleh masuk. Hampa bola pagar karan ke apa ke, dia main ambil menterupa tu ya. Itu kematian. Pasti kita akan diuji bila kita tak tahu. Sebab tu saya sebut, buatlah amal soleh sebanyak mungkin sebelum kita dijemput kembali bertemu dengan Allah. Kenapa? Modal kita, Tuan Bilal, Tuan Imam, hak nak tolong kita dalam alam barzah ialah amal-amal soleh. Yasba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'unani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. 3 perkara akan mengiringi jenazah seseorang ke kubur: harta, keluarga, harta dan amal. 2 akan kembali. Yang kembali ialah pertamanya keluarga dan harta. Yang kekal amal-amal dia. Kebut peluang tuan. Kita tak tahu bila-bila masa. Mati hari apa tak apa. Nah, baik. Itu makna saya kait dengan maknanya sabar. Kena sabar banyak. Ini akhlak Nabi. Habis tentang akhlak Nabi. Tadi ada disebut oleh Abu Bahagia Cikgu Sulaiman, keistimewaan yang Allah anugerah kepada insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mula 7.50. Okey, ada 20 minit ni. Boleh sikit lagi? Tuan Imam sampai berapa ni? 10.50. Tuan Imam yang sambung ni tak? Weh, aku nak balik jauh lagi weh. Makan pun tak lagi. Dah lah gerai tutup dah. Kan? Yang kedua ni elok nak. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan Allah, the chosen one, ini banyak. Yang pertama, surah Al-Ahzab 33-40. Beliau merupakan rasul yang terakhir. Saya nak ulang sekali lagi. Orang Melayu ni bukan boleh tuan-tuan. Saat lagi dia cuih keluar ke Al Ustaz, dia mengaku dia Nabi, dia ada kelebihan sikit tu dia semua pakat percaya. Tiada Pak Ji? Pernah berlaku di Selangor. Dia mengaku dia Rasul untuk orang Melayu.
Kan? Orang tanya apa dalil hang Rasul? Dia abad surah Ibrahim. Kemah. Kalau dia cakap saya abad ni, dia KO. Hang rasa akidah. Macam mana hang boleh mengaku hang Nabi Rasul? Quran kata tak ada dah Nabi dan Rasul selepas kewafatan Nabi. Suratul Ahzab 33-40 tengah-tengah. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada tak? Boleh. Mantap dah hujah. Mantap. Dia dakwah kena macam tu. Bagi dari Quran, bagi dari hadis. Jangan baca hadis je. Quran tak baca langsung. Orang heran tuan-tuan. Macam mana saya boleh jumpa Dr. Zakir Naik. Tahu tak Dr. Zakir Naik? Kan dia boleh quote Quran surah sekian. Sebab jawapannya, saya dan dia sama level. Ngabang itulah kata apa. Puan-puan tu dengar mesti jealous. Angkat diri je kata. Hampa tak jumpa dalam Quran harus boleh angkat diri. Tak apa kata tak boleh angkat diri. Tak boleh. Tuan-tuan tak jumpa, mereka tak jumpa. Saya jumpa. Saya boleh beritahu surah berapa, ayat ke berapa, muka surat berapa, kitab mana. Biar mereka tanya saya, boleh saya abang. Tapi kalau kita nak mendabik dada, biarlah betul. Kita ni hebat sungguh. Kita ayat Quran tak ingat. Baca nak kata aku hebat segi Quran. Tak boleh. Kalau betul hebat, boleh macam Dr. Zakir Naik. Kan? Dia bukan takat Quran. Semua kitab-kitab Injil pun dia hafal. Kita hafal kitab apa? 52. Kitab 52 tahu? Kitab 52. Ambil tu Imam Warak ni. Kan? Depa ni cukup aprak tuan-tuan. Semua orang tak kenal. Hafal seorang yang reti. Tu dalil Quran suratul Ahzab ayat 40. Dengar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang bapa di kalangan kamu, akan tetapi dia merupakan rasul, perutusan Allah dan perutusan yang terakhir. Jadi kalau esok dia keluar kod aluk start ke aluk mengkudu, dia mengaku dia rasul Melayu, hampa tampak kau-kau ke. Rasa akidah sebab Quran kata tak ada dah. Boleh je ramai pengikut tu rasul Melayu di Selangor. Lepas tu tuan-tuan dia kena tangkap sebab dia tak puasa. Lah Rasul tak puasa. Tapi Allah sayang dia, dia taubat tuan-tuan. Dia bertaubat kembali pada ajaran yang betul. Tak mau sebutlah nama dia sebab kes ni dah berlalu. Faham? Itu keistimewaan yang pertama. Rasul perutusan Allah yang terakhir. Yang kedua, Allah utus beliau kepada seluruh umat manusia, bukan kepada Arab. Sebab dulu 20 tahun dulu ada seorang lawyer, saya tak ingat nama dia. Nama dia lebih kurang macam ni kot. Nang boti nang, kui boti kui. Orang bukan orang, hantu bukan hantu. Dia tulis dalam akhbar Inggeris. Dia kata Muhammad was a tribal leader. Muhammad ni hanyalah ketua suku kaum. Itu rasa akidah. Tuan-tuan boleh rojok jilid pertama Mustika Hadis Keluaran Jabatan Perdana Menteri yang membatalkan iman dan Islam kerana 3 perkara. Pertama, i'tiqad. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, perbuatan. I'tiqad mana keyakinan dalam hati. Sesiapa yang meyakini Nabi SAW hanya diutus oleh Allah untuk Arab, batal iman dan Islam. Jadi mana dalil yang menyatakan beliau diutus oleh Allah pada seluruh umat manusia? Dalam surah ke-28. Tak maaf. Surah 34 ayat 28. Sabah 28. Ada? Ada? Nak kata ada apa? Aku tak baca lagi. Nantilah. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Satu ayat dia. Dan tidaklah kami utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan, tuan-tuan ingat, kepada seluruh umat manusia. Untuk Arab mana Pak Din nah. Kalau kita beriktikad, berkeyakinan untuk Arab, batal iman dan Islam, sila rojok jilid pertama Mustika Hadis. Saya bercakap semua dah fakta insya-Allah. Bukan nak main auto ni. Boleh. Yang ketiga, Allah utus beliau untuk membawa rahmat pada seluruh alam. 21:107 Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuan-tuan faham apa rahmat dalam ayat ni? Almarhum Tuan Guru
Haji Saleh Musa dalam mentafsirkan ayat ni, saya ada dalam kuliah beliau malam tu. Tidaklah kami utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Syariat Islam yang beliau bawa ni lah tuan-tuan yang dikatakan rahmat. Sebelum Islam tu wujud, semua makhluk ciptaan Allah dizalimi. Nak makan kambing ke lembu, mereka tak sembelih, katuk memang mampu tergedi-gedi, itu zalim. Bila Islam mai, pisau tajam, ada cara dah. Itu yang Islam ajak. Itu rahmat. Tumbuh-tumbuhan, sebab dalam Islam tak boleh orang muslimat dengan elok. Tak boleh kita mematahkan tumbuh-tumbuhan kecuali patah bagi patah terus. Jangan kepak, biar macam tu. Ada hadis yang saya pernah bertemu, dilarang oleh Nabi. Itu rahmat. Dia pun makhluk Tuhan, tuan-tuan. Dia ada nyawa sebab tu dia tumbuh elok, hijau. Hak yang tak hijau tu, hak apa keput tu mampu hidup. Dia duduk hidung papi kepak, biar kau untuk terkulai-kulai. Jangan kepak terus. Nah, itu rahmat kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan, apatah lagi manusia. Tiada. Sebelum kedatangan Islam, anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Itu kezaliman, tuan-tuan. Bila Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, semua amalan-amalan jahiliah itu terhapus. Itulah rahmat. Tiada. Nak habislah sebelum naik. Yang keempat dalam surah ke-9 At-Taubah ayat 31, 32, 33. 32 kan 33. Wallazi arsalna rasulahu. 33. Lambat nak. Betul. Tak test dia ya. Memang aku lupa pun. Wallazi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Tu dalil dia, tuan-tuan. Inilah keistimewaan. Yang keempat, Allah utus insan pilihan ini dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan ke atas segala agama, walaupun golongan musyrikin tidak menyukainya. Tak usah bimbang, Islam akan mendapat kemenangan. Takkan tak percaya ni wahyu Allah? Dia kata kalah sedia. Ni nak pilihan raya pula kan. Mula kan. Saya nak beritahu, kalah dalam pilihan raya, dalam apa sekalipun, semua ketentuan Allah. Allah bukan nak tanya Pak Ji, siapa hampa kalah pilihan raya. Tapi Allah akan tanya, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. An-Nisa 75. Siapa yang tak berjuang? Yang tu Allah tanya. Tu beratlah, tuan-tuan. Faham? Tok Bilal apa ni? Tok Bilal kan tak ada tu. Boleh faham, tuan-tuan? Tuhan kan nak tanya siapa menang kalah. Sebab kalah menang ketentuan Allah. Surah ketiga Ali Imran ayat 140. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah kami pergilirkan hari kemenangan itu di antara manusia. Tapi yang pastinya ayat saya baca, Allah yang mengutuskan seorang Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang benar supaya dimenangkan ke atas segala agama walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Tu yang Allah janji, keistimewaan beliau. Yang kelima, inilah yang paling hebat anugerah Allah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran Karim. Kenapa? Tuan-tuan, semua kitab-kitab sebelum Al-Quran dah dirosakkan, dah diselewik. Tapi Quran Pak Haji dulu, kini dan selamanya macam tu. Barih dia semua macam tu, tak pernah berubah. Pasal apa? Ini janji Allah dalam surah ke-15 ayat 9 Suratul Hijri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan memelihara kesucian dan kemuliaan Al-Quran. Ini paling hebat. Tapi tuan-tuan pernah dengar ayat saya nak baca ni 35-32. Kita muhasabah malam ni.
Saya duduk kategori mana? Tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam kategori mana? Ayat ni, dengar elok-elok. Ada apa-apa? Tak boleh? Nak tambah ayat? Saya tak payah. Kalau tambah ayat, tak berhenti sama. Nak berhenti dah. Saya bawa ayat ni. Saya bukan percaya lah, Cikgu Sulaiman. Taknya dia jampi pula, jam saya. Saya 15-16 tahun tuan-tuan dia minum ayat ni lah. Di rumah anak cucu ayat ni dia bawa sikit daripada ayat Zam-Zam. Air gau yang ditemui di Temeluh Pahang tuan-tuan. Rasa memang macam ayat Zam-Zam. Nah, ni ayat ni bagus ni. Lepas tu mana-mana saya pergi pun saya bawa. Nah, bukan tak percaya melawak ya. Ayat ni memang ayat kesihatan. Hak ni kalau terdesak minum jugalah. Itu cerita. Cikgu Sulaiman saya sebut nama dia Dadan dia masuk balik. Baik. Saya nak sebut bab apa ni lupa lah. Apa dia? 35 32. Al-Quranul Karim ni tuan-tuan. Inilah mukjizat yang paling besar. Nabi lain semua tak ada. Taurat, Injil, Zabur semua dah diseleweng. Tak ada yang original. Tapi Al-Quran tetap. Kesucian dan kemuliaan Al-Quran ni tetap. Still intact dalam bahasa Inggeris. Tapi cuma kita nak bahas muslimat. Kita ni duduk dalam kategori mana? Setiap umat kita ada Quran. Allah berfirman. Surah Fatih ni sebelum Yasin. Ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Dengarlah, kita muhasabah sikit. Lagi 5 minit nak biar. Jangan gelisah pula. Kalau tuan-tuan duk tengok jam, jangan duk tengok. Kemudian kata Allah, kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba kami yang kami pilih. Taurat, Injil, Zabur, Bani Israel. Yani Bani Ismail. Keturunan Ibrahim juga. Bani Israel, Nabi Yaqub. Anak siapa? Ishak. Ishak anak siapa? Mak dia Sarah. Ismail, mak dia Hajar. Pak sama. Dapat Yaqub tu lah tuan-tuan, yang dikatakan Israel. Keturunan Nabi Yaqub lah banyak melahirkan para anbiya, ratusan ribu. Tapi keturunan Ismail seorang lah, the one and the only. Ataupun the one and only prophet, seorang ni. Nabi Yaqub hebat. Keturunan dia semua anbiya, masya-Allah. Tuan-tuan, nak cerita sikit lah, nak jawab sikit tentang mengambil keberkatan. Tak ada keberkatan. Orang Melayu kan suka ambil berkat. Lepas ada pok-pok ni, dia tolak keberkatan dia tak mau. Faham tak pok-pok ni yang saya maksudkan? Nak tahu jawapan, bayar RM10. Ambil berkat tak boleh. Kita ada dalil Quran. Nabi Yaqub ni, kerana kehilangan Nabi Yusuf AS, tuan-tuan. Dia menangis sampai hilang penglihatan. Tuan-tuan tahu tak macam mana dia dapat celik semula dapat melihat? Dia ambil keberkatan. Nabi Yusuf hantar mai baju dia melalui perutusan, pergi kata kat pak aku masih hidup, saat lagi ambil baju ni tembak kat muka dia. Dengan izin Allah dia akan melihat semula. Tu keberkatan lah. Bida'ah kan ni? Ambil baju botang muka. Kalau hangpa tak tahu kena abang surah Yusuf surah ke-12 dua ayat 93 dan 96. Bila baju tu mai tuan-tuan dia buah di muka, dia tarik balik dengan izin Allah dapat lihat. Itu kata keberkatan. Boleh ambil barakah. Apatah lagi guna ayat Quran. Tapi tuan-tuan, bukan Nabi Yaqub saja menangis sampai hilang penglihatan. Kasim selamat pun sama. Kerana dia kehilangan Sabariah. Hampa tengok juga tu. Nak pergi hilang dengan tu jangan marah. Saya macam tu mana reti serius. Kan?
Jadi kembali pada tadi. Kami wariskan Al-Quranul Karim ini kepada hamba kami yang kami pilih. Dengar elok-elok, ada 3 kategori umat Muhammad dalam berhadapan dengan Al-Quran. Yang pertama, faminhum zalimun linnafsi. Golongan pertama yang zalim, menzalimi diri mereka sendiri. Macam mana tuan-tuan? Bila ditimbang dosa dan pahala, dosa lebih, pahala korang, yakni ahli neraka. Golongan yang kedua, wa minhum muqtasid, yang pertengahan. Bila ditimbang dosa pahala sama banyak, 50-50. Depa ni tak masuk syurga, tak masuk neraka, duduk atas tembok Al-A'raf. Depa dapat melihat ahli syurga, dapat melihat ahli neraka. Depa duduk melenggung atas tu. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Sebab tu saya sebut, golongan yang ketiga bukan anbiya, depa ni manusia kita. Bila ditimbang pahala melebihi dosa, ahli syurga, dan mereka dapat buat perintah Tuhan, dapat menunaikan perintah Allah dengan izin Allah. Sebab tu kita kena bersandar. Kita tak hebat tuan-tuan, tapi kalau kita ikhlas, Allah akan kurnia taufik kepada kita. Mudah kita nak bangun awal, nak baca Quran, nak semayang tahajud, semua ni dengan pertolongan Allah. Allah tak tolong, tak ada nak boleh buat. Jadi kita tanya, kita duduk tak mana? Golongan ketiga, pahala banyak tapi dosa pada, sebab ini manusia ahli syurga. Apa boleh jawab? Golongan kedua ni nak nak masuk mana? Syurga. Dosa pahala sama berat. Depa nak masuk mana? Duduk atas tembok. Saya bagi tuan-tuan balik cara sendiri boleh tak? Semua saya nak bab, tuan-tuan tak tengok Quran Surah ke-7 Al-A'raf ayat 46. Ya, setelah sekian lama mereka berada di atas tembok dengan rahmat Allah, mereka juga dimasukkan ke dalam syurganya. Tetapi merekalah golongan yang terakhir masuk syurga. Pak Ji kena ingat, satu hari di negeri akhirat bersamaan lama mana di dunia? Pak Ji? 1000 tahun? Tepat. Kalau Pak Ji nak satu ingat, abang surah ke berapa, ayat ke berapa? Kalau nak lah. Sebab tu saya berani offer, saya tahu Pak Ji tak boleh ingat. Surah ke-22, surah Al-Hajj ayat 47. Satu hari di negeri akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Tuan-tuan bayangkan tengok, mereka ni golongan yang terakhir masuk syurga. Lama mana nak tunggu? Kita jam di lebuh raya pun tak tahan lah. Terak. Tu bawa kereta auto, kalau manual balik awal. Selah-selah tu jam-jam masa nak kencing pula tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kena spare botol. Abang siap kan? Cerita dia. Tu cerita. Dengan rahmat Allah mereka masuk syurga. Kita di mana? Inilah tuan-tuan, di antara mukjizat keistimewaan Nabi, Allah bagi Quran kat dia. Dan Quran ini kena faham, relevan di sepanjang masa. Sesuai. Bukan zaman Nabi tau, zaman kita sampai ke hari kiamat. Dalil mana? Dalilnya hadis Imam Muslim. Nabi Isa AS yang belum wafat akan diturunkan semula untuk apa? Memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Dia pimpin kita, dia berpandukan apa tuan Imam? Kau tak boleh jawab, turun pangkat. Jadi Tok Bilal ya. Saya pula ganti. Saya kadang kerja apa? Tuan-tuan balik rujuk. Dalam jilid pertama Mustiqah hadis ke-15, riwayat Imam Muslim. Nabi Isa pun tuan-tuan, dia belum wafat. Dalil beliau belum wafat, Ali Imran 55, An-Nisa 158, Az-Zukhruf 61. Bila diturunkan semula, tak tahulah dia nak turun tak mana. Tak tahu kok-kok dia main kolam Kedah kan. Kan? Saya pasang Sungai Petani. Pasal saya duduk ada sana. Masa tu dia juga memimpin umat Muhammad di akhir zaman berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa antum idza nazala ibn Maryam fikum fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala was sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak tengok hadis ni, rujuk jilid pertama Mustiqah hadis ke-15, riwayat Imam Muslim. Nabi Isa akan diturunkan semula memimpin umat Muhammad di akhir zaman, dia juga berpandukan Al-Quran. Tu yang saya kata, hebatnya insan yang bernama Muhammad, kerana Quran ni relevan di sepanjang zaman. Akhir sekali,
Bagaimana kita nak membuktikan kita umat beliau yang benar-benar mencintai beliau? Umat yang beruntung. Bukan main selalu, tak apa, sikit lagi boleh kot. Sekejap lagi saya nak bagi ni tuan-tuan. Hari tu ada orang nak hendak kaedah. Kalau saya buat balik, lorak apa? Saya memang boleh ingat dah dengan izin Allah. Kan? Macam mana kita nak bukti kita benar-benar mencintai beliau? Walaupun ada hadis Nabi Imam Bukhari, al-mar'u ma'a man ahab. Manusia dia akan bersama-sama dengan orang yang dia kasih. Oh, saya kasih pada Muhammad SAW. Apa bukti? Saya banyak selawat. Tak betul. Yang betulnya yang ni, tu yang saya kata Abu Talib pun ada jasa pada Islam. Tapi malangnya tak sempurna. Lepas tu dia kafir. Kalau kita pun tak sempurna, sama macam Abu Talib. Dia Pak Haji. Tak Abu Talib. Pak Haji, betul. Bila jumpa dah? Nak hilang tu Pak Haji. Untuk mengakhiri, tulis tu Imam, surah ke-7 di pertengahan ayat 157, 4 tuntutan untuk membuktikan kita benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan digolongkan dalam golongan umat beliau yang beruntung, yang berjaya. Ada 4 kita kena buat. Abu Talib buat 2 ya, sebab tu dia gagal. Sebab tu Nabi bersedih hati. Ayat di pertengahan 157, falladzina amanu bih wa azzaru wa nasaru wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Betul ya? Sama. Maka adapun orang-orang yang beriman dengannya, kena beriman pada Nabi. Walaupun tak pernah bermuka. Tak takut Tuan Haji pernah mimpi jumpa Nabi tak? Berapa kali ya? Kali pun tak. Awak cerai sangat. Saya pun tak. Ada letih. Macam kita ni payah pasal. Beriman walaupun tak pernah bertemu muka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad jelas Nabi bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba sab'an marratin liman amana bi wa lam yarani. Dengar hadis ni. Berbahagialah orang-orang yang melihat aku kemudian beriman pada aku. Tapi Nabi ulang 7 kali. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah siapa yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman padaku. Tapi bukan memberi pengertian iman kita lebih hebat pada para sahabat tak, tapi makna menandakan kita beriman. Tak pernah bertemu wajah tapi kita ikut, kita amal ajarannya. Buktikan kecintaan kita berdasarkan Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Amal ajaran beliau. Pertama, beriman pada yang kedua, wa'azzaruh. Yang 4 tu saya kata tuan-tuan, sambutan Maulidur Rasul tak salah. Memuliakan Nabi. Ni cara kita memuliakan Nabi, buat ceramah atau selawat. Selawat tak bagus ke? Selawat bagus tak? Siapa suruh selawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah ke-33 ayat 56 Al-Ahzab. Hadis Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kita selawat kat Nabi sekali, Allah selawat 10 kali. Selawat Allah kat kita pada Datuk Imam, Allah limpahkan rahmat. Jadi salah satu cara nak bukti kecintaan kita, kita memuliakan Nabi, kita menyambut Maulidur Rasul. Takkan salah kot. Wa nasaruh, yang ketiga, Abu Talib dia memuliakan Nabi tapi dia tak beriman dengan Nabi. Yang ketiga dia buat, wa nasaruh, dia tolong Nabi. Sewaktu dia hidup, tuan-tuan, tak ada seorang musyrikin yang berani menyentuh jasad Nabi. Dia bela Nabi. Tapi yang keempat dia tak buat. Wattaba'unu, ikut Quran. Berpandukan cahaya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah bersama-sama dengannya. Siapa yang ada 4 ni? Pertama, beriman pada Nabi, memuliakan Nabi, menolong Nabi dalam arti kata memperjuangkan Islam, menyambung perjuangan Islam yang dibawa oleh Nabi. Yang keempat, berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah. Ulaika humul muflihun, mereka ni golongan yang beruntung ataupun jaya. Jadi bila kita sambut Maulidur Rasul, kena ingat ayat ni. Boleh tuan-tuan? Mengantuk dah kan? Tanya orang tak jawab lah.
Nak kena balik lah. Dah lah jauh lagi. Jadi sekadar tu tak gilah saya nak buat sebuah sikit. Tak apalah, bukan saya main selalu kan. Boleh? Baik. Jadi sekadar itulah yang mampu. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.